Okey, ni kita cerita tentang kes Aziz Rahim. Okey. Apa yang berlaku? Okey. AG Aziz dibebas sebab tiada keterangan memihak pendakwaan. Jabatan Peguam Negara AGC tidak meneruskan pertuduhan rasuah dan pengubalan wang haram terhadap Abdul Aziz kerana tiada keterangan serta fakta yang memihak kepada pendakwaan. Peguam Negara Idrus Harun meneruskan kenyataan hari ini memaklumkan semenjak pemfailan pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur, Abdul Aziz melalui peguamnya telah mengemukakan beberapa representasi kepada AGC agar kes terhadapnya ditarik balik dan kesemua pertuduhan dibatalkan. Dia berkata melalui representasi bertarikh 11 hari bulan dan 16 hari bulan Mac 2022, pendakwaan telah menerima 6 akuan berkanun daripada saksi utama pendakwaan yang menyebabkan satu siasatan menyeluruh dan teliti perlu dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana terdapat bukti baru yang tidak dipertimbangkan sebelum ini. Katanya pada 23 September lepas, pihak pendakwa raya memohon kepada mahkamah satu perintah pelepasan tanpa terjumlah kepada pembebasan terhadap Abdul Aziz mengikut Seksyen 254-2 Kanun Tata Cara Jenayah Criminal Procedure agar siasatan lanjut dapat dibuat dan Mahkamah Session membenarkan Abdul Aziz dilepas tanpa dibebaskan. Perkembangan siasatan telah dirujuk semula kepada pihak pendakwaan dan pihak pendakwaan berpuas hati bahawa tiada keterangan fakta yang memihak kepada pihak pendakwaan. Pada 1 Disember, Abdul Aziz melalui peguamnya telah memfailkan permohonan untuk pelepasan dan pembebasan daripada kesemua pertuduhan. Okey. Ada yang tak faham ni apa ni? Tak faham lah apa maksud dia ni. Dia dibebaskan ke? Kenapa dia bebas tidak dilepas tapi dia bebas tapi tidak dilepaskan? Apa maksud dia? Adakah dia kerajaan baru ini telah pun membebaskan orang-orang UMNO ni? Kata nak jatuhkan hukuman pada orang UMNO. Kenapa mereka dibebaskan? Okey, saya cerita ni. Pertama sekali, kes representasi ini, yang kedua, kes representasi ini, pertama, okey, saya terang dulu prosedur dia. Prosedur. Ini tak masuk mahkamah lagi, tak masuk bicara lagi. Ini baru nak start bicara. Dia macam kes saya jugalah. So, sebelum start bicara, biasanya kita akan hantar representasi. Lawyer saya, dia hantar representasi. Lawyer-lawyer lain pun akan hantar representasi. Representasi ni macam mana, tuan-tuan? Dia nak bagi tahu, contohnya dalam kes ini, dia nak bagi tahu bahawa sekarang ini saksi-saksi utama ada akuan berkanun, ada statutory declaration yang mana bukti-bukti, saya pun tak tahu apa bukti tersebut, bila dibawa kepada pendakwaan dia sama ada membawa kepada bukti baru ataupun benda-benda baru yang sebelum ini tak pernah emerge dalam kes pendakwaan ataupun siasatan sebelum ini, ataupun saksi-saksi itu membawa kenyataan baru yang berkemungkinan bercanggah dengan kenyataan daripada siasatan sebelum ini. Now, adakah bermaksud Aziz ini tidak bersalah? Tak juga. Adakah bermaksud Aziz ini bersalah? Tak juga. Dia bersalah atau tak bersalah tak penting. Tak relevan sebab kes tak mula lagi. Dia macam ni, tuan-tuan. So, apa yang berlaku? Dia dituduh di bawah satu section. Okay? So, kalau kita nak, siapa yang belajar undang-undang, dia tahu. Kalau kita nak divide ataupun kita nak structure pertuduhan, kita nak buat satu pertuduhan itu mestilah jelas daripada segi apa yang dilakukan. Siapa pelakunya. Tertuduh, kita tak boleh obscure, kita tak boleh ada seseorang telah melakukan jenayah, tak boleh. Siapa yang melakukan, okay, apa yang dilakukannya, salahnya di bawah section apa, kemudian bila dia melakukan, di mana dia melakukan. So, benda ini semua ada dalam section tersebut. Kena ada secara terperinci, barulah pertuduhan boleh dilakukan. Now, isu dia adalah bila dia nak start buat pertuduhan, nak dakwa lah, kita kata nak buat pertuduhan itu, representasi daripada Peguam Aziz ni mengatakan bahawa sekarang ini kita ada akuan bersumpah daripada saksi-saksi utama. Yang saya pun tak tahu secara detail apa, tetapi menyebabkan bila dipresent kepada AGC, kepada Peguam Negara, dia kata nampak macam ada sesuatu tak kena. So, kita kena buat siasatan balik. So, dia tak boleh hang. Dia tak boleh ikat Aziz ni dengan tuduhan tersebut sedangkan siasatan masih lagi berlangsung. Sepatutnya habis siasatan baru dakwa. Bukannya tuduh, tak apa, tunggu sekejap, kami nak siasat dulu. Berapa lama? So, dia bebas tapi tak dilepaskan dulu. So, dia bebas. Okay, kau bebas dulu. Sebab apa? Kami nak siasat. So, boleh tak dia didakwa balik? Boleh. Ini crucial untuk kita faham. Boleh tak dia didakwa balik kalau terdapat penemuan baru, hasil baru sebagainya? Jawapannya boleh. Boleh. Sampai bila? Sampai bila-bila?
Sebab itu benda ni nanti kalau sekiranya tak ada pertuduhan, lawyer dia akan minta supaya dibebas dan dilepaskan. Dia kalau lepas Inggeris je, discharge amounting to acquittal. Sekarang ini dia discharge, dia dilepas. Not amounting to acquittal, tetapi tidak dibebaskan. Dia dilepas tetapi tidak dibebaskan. Maksudnya dia boleh dituduh di atas kesalahan yang sama sekali lagi. Kesalahan yang sama Tapi kalau di discharge amounting to acquittal, dilepas dan dibebaskan, so dia tidak boleh dituduh di atas pertuduhan yang sama, di atas section yang sama. Tak boleh. Tetapi sekarang ini boleh tak nanti, selepas siasatan tu buat balik, dia dituduh di atas section yang sama, pertuduhan yang sama? Jawapannya boleh. Itu maksudnya dilepas tak dibebaskan. So sekarang dia lepas dulu. Sebab apa? Ada penemuan-penemuan terbaru yang mana perlu diadakan siasatan lagi, lebih lanjut. Itu dimaksudkan tadi tu. Faham? Ini dimaksudkan ada. Sebab itu kalau sebagai lawyer, biasanya kita takkan minta dia discharge not amounting to acquittal. Kita akan minta discharge amounting to acquittal. Lepas terus. Supaya tak boleh didakwa. Kalau tak, double jeopardy dipanggil. Tetapi dalam kes ni tidak. Sampai bila? Sampai bila-bila? Selagi mana kes ini tidak discharge amounting to acquittal, dia boleh didakwa. Pada bila-bila? 20 tahun? 30 tahun? 50 tahun? Selagi mana dia hidup lah. Kalau dia dah meninggal, nanti tak ada lagi boleh didakwa kan. Kita tak boleh dakwa orang dah meninggal. So dia boleh didakwa, boleh dikenakan tindakan tersebut. Boleh. So jangan kita tak tahu bahawa tindakan itu boleh diadakan, boleh didakwa kemudian. So sekarang ini, kenapa dia dibebaskan sekarang ini? Kebetulan tempoh masanya inilah dia. Kalaupun kerajaan PN memerintah sekarang pun, dia akan tetap dibebaskan juga, kerana macam saya kata tadilah, representasi dia tu. Macam kes saya sendiri sekarang ini masih ditunda sebab tukar hakim hari tu. Sekarang ni tukar hakim balik. So hakim minta tunda. So kita tunda. DPP kita minta tunda. So kita tunda lah. Maksudnya continuous. Walaupun sekarang ini kerajaan Pakatan Harapan menang, kes saya tetap continue. Kan tuan-tuan sibuk lah dengan kes UMNO semua. Habis kes saya kan macam mana masih continue. Kan tak ada siapa pun yang cakap bebaskan ke apa. Tak ada. Masih juga continue. So dia jalan macam biasa. Normal. Jalan macam biasa. Tak ada isu, tak ada masalah, tak ada apa. Terus saja. Itu kita kena faham benda ini. Okay. Now, dari situ kita sudah tahu, kita sudah faham bagaimana keadaan ini. Menarik hari ini, Menteri Agama, sebut pasal Menteri Agama ni, Menteri Agama bercerita bahawa dia tidak masalah untuk membentangkan rang Undang-Undang 355. RUU 355 tidak ada masalah untuk dibahaskan. Ni saya nak ulas juga bab ni, tuan-tuan, supaya kita boleh leraikan permasalahan ini. Bila walaun PAS ni dok main RUU 355, dia akan menentang Mahkamah Syariah, itulah undang-undang Islam, maka mereka telah menentang undang-undang Islam. Saya nak bagi tuan-tuan, bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, RUU 355 bukanlah hukum hudud. Okey, dia takkan boleh laksana pun hukum hudud dalam negara ni kalaupun terlaksana RUU 355. Itu saya kena bagi jelas pada tuan-tuan dan puan-puan. RUU 355 ni, rang Undang-Undang 355 pindaan Mahkamah Session ni, dalam federal dia ada 3 je section dia. Dia ada 3 section je, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan buka lah RUU 355. Bukan RUU 355. Akta 355 tu, Akta 355 tu berkenaan dengan Mahkamah Syariah, dia ada 3 section je. Kerana apa? Kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah kepada negeri. Yang itu masalah dia. The only way kita boleh laksana hudud dalam negara ini, kalau kita abolish, kita hapuskan. Jadi saya cerita secara undang-undang, secara akademik dulu. Kita kena hapuskan kuasa undang-undang syariah di setiap negeri dan jadikannya satu federal. Itu je cara. Now, PAS berani tak buat macam tu? Sebab apa saya kata demikian? Okay, the moment RUU 35 katakanlah boleh, katakanlah 100,000 boleh potong tangan, boleh hukum penjara macam jenayah biasa, katakanlah, dia akan ada timbul beberapa isu. Setiap negeri tak wajib melaksanakan undang-undang tersebut. Sarawak mungkin tak akan laksanakan, Sabah mungkin tak laksanakan, mungkin Kelantan laksanakan, Terengganu laksanakan, mungkin Kedah laksanakan, Perak mungkin tak laksana, Selangor mungkin tak laksana, Johor mungkin tak laksana. So bagaimana dengan negeri-negeri tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kalau orang yang melakukan jenayah tersebut berada di Kelantan tetapi dia orang Johor yang mungkin tak laksana? Katalah contoh dia tak laksana. So undang-undang ni dia tak fair.
Dekat negeri ni kena, dekat negeri ni tak kena. Dekat negeri ni dia kena penjara. Tapi hukum yang undang-undang yang sama dekat negeri lain dia tak kena penjara. So, akhirnya kita mewujudkan perbezaan undang-undang di dalam negeri. Dia akan jadi macam United States lah. Negeri-negeri di dalam Amerika, kalau kita perasan United States of America, negeri mereka, setiap negeri itu undang-undang berlainan. Sebab itu dia ada FBI, Federal Bureau Investigation. FBI ni macam polis seluruh federal. Dia polis federal, dia boleh tangkap seluruh negeri. Tetapi di negeri itu, the moment dia kejar penjenayah tu, masuk negeri seterusnya, dia dah tak ada kuasa nak pergi kejar penjenayah tu. Orang seterusnya kena kejar. So isu dia adalah kalau dia katalah dia commit satu hukuman jenayah yang boleh membawa hukuman mati di negeri ini. Bila dia lari ke negeri ini tak ada hukuman mati. So kalau dia ditangkap di sana sekalipun, dia tak boleh dijatuhkan hukuman kerana perbezaan undang-undang. Amerika tak apalah, dia negeri besar, tapi takkan kau nak tiru Amerika. Negeri kita ni kecil je tuan-tuan. Langkah sebelah dah Negeri Sembilan, langkah ke belakang dah Perak, pergi ke depan dah Melaka. Itu yang pertama. Kedua, undang-undang soalan ini tak berjawab lama dah. Undang-undang syariah ni jatuh kepada orang bukan Islam tak? Adakah undang-undang itu jatuh kepada orang bukan Islam? Itu persoalan besar. Sebab kalau kita faham undang-undang syariah hanya untuk orang Islam. Ni saya nak bagi tahu, itu sebab kenapa kita sukar untuk menghukum ajaran sesat. Sebab orang ajaran sesat yang mengamalkan ajaran sesat, dia kata dia bukan Islam. So kita boleh counselling dia saja. Orang bukan agama Islam, dia orang ajaran sesat ni, dia kata, saya pernah tengok satu video, dia bawa ajaran sesat orang Melayu, dia kata saya bukan Islam. So bila dia kata, the moment dia kata dia bukan Islam, macam mana kita nak hukum dia? Ini soalan akademik, bukan ini soalan Iswardi murni. Bila kita belajar undang-undang, ini persoalan ni kita akan bincangkan. Bila kita nak devise undang-undang, ini real question. Kalau kita nak berbicara dengan walaon, jangan cerita kau tak laksana 355, tanam dekat jirat Cina, kau kafir. Kita tanya real question. Number one, orang bukan Islam bagaimana? 2 orang berzina di dalam bilik, kena tangkap. Seorang Islam, seorang bukan Islam. Yang bukan Islam lepas, yang Islam kena. Habis macam mana? Adil ke tak adil? Oh, adil sebab ada Islam. Habis yang bukan Islam, kita kena hukum orang Islam? Tak boleh. Undang-undang hanya untuk orang Islam. Bagaimana kalau sekiranya ini baru cerita ajaran banyak lagi? I'm not saying kita tak boleh laksana. Bukan isu itu. Isunya adalah it's beyond. Jangan kita ambil satu undang-undang tu terlalu simplistik. Kita laksana, settle masalah. Ini masalah kita. Poinnya adalah dia tak semudah itu. Struggle ini tak semudah itu. Dia tak, orang kata apa, tak kita kata, kita buat undang-undang, therefore selesai masalah. Tak. Macam juga saya kata, Pakatan Harapan Pemerintah selesai masalah negara. Tak. Tak akan selesai.